Oh, okay, got it. Alright. Okay, insyaAllah. Jadi sebagaimana biasa kita mulakan sesi selepas majlis tawajuh, sesi majlis tazkirah, majlis pencerahan sedikit ilmu lah untuk dalam manhaj tasawuf Aribillah ni. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Okey. Sekali lagi. Jadi syukur alhamdulillah kita kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam limpah kurnia iradahnya kita dapat bertemu dalam majlis tawajuh dan majlis tazkirah dalam sesi bulan Ramadan untuk kali kedua lah. Untuk kali kedua dalam bulan Ramadan. Semoga keberkatan Ramadan tu kita rasai sendirilah. Kita rasai sendiri limpahannya kan. Orang sebut keberkatan, kita tidak rasa-rasa kan. Tak faham apa keberkatan tu. Biarlah kita menjadi orang yang menyaksikan sendiri dari sudut zauki dan wujudannya. Merasai dan merasai kewujudannya, zauki dan wujudannya. Kenyataan dia, wujudan tu kenyataan. Jadi saya cukup pesan kepada sahabat-sahabat dari dulu lah. Apa yang kita buat kita tahu. Kenapa kan? Bukan untuk soal kita, orang uji kita, kenapa kamu gini tawajuh. Cuba cerita. Tak perlu macam tu maksudnya. Dalil kepada diri sendiri, dalil dan burhan kepada diri sendiri, bukan untuk kita berdebat dengan kawan-kawan apa semua di kedai kopi apa kan, tak perlu. Soalnya dalil untuk diri sendiri. Kenapa aku ambil jalan Aribillah, kenapa aku duduk dalam jazam zikir khususiyah, kenapa aku pergi majlis tawajuh kan. Kita tahu sendiri. Jadi bila kita macam tu, kita tak adalah kalau orang taklid, ikut je orang. Apa orang mau ikut. Orang apa kamu pergi fikir, aku fikir. Orang apa orang fikir, aku fikir. Tak ada taklid kan. Memang ada martabat iman taklid tu peringkat bawahan. Tapi itu untuk kanak-kanak, macam anak nak mengikut mak dia kan. Dia taklid mak dia solat. Takkanlah kita nak iman taklid macam tu kan. Tu teruk sangat rasanya kan. Kita dah bukan umur macam tu lagi, dah akhir balik apa semua kan. Semua dah ada dewasa, dah berumah tangga apa semua kan. Dah boleh, kata orang tu dalam dalil dia, dah boleh pimpin diri sendiri kan. Dengan rahmat dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk sesi 30 minit ni, Anip dah timing kan. Supaya bukan apa tak terlajak. Kadang-kadang terlajak. Kita masa terhad tuan-tuan nak duduk dah jauh kan, balik jauh. Jadi untuk pengisian, teman semoga dengan limpah rahmat petunjuk Allah Al-Huda ni, semoga Allah tunjukkan sama-sama kita pencerahan untuk tajuk kali inilah. Ringkas ya, untuk insyaAllah itu tak nak panjang-panjang. Kita menceritakan pengenalan kepada 7 peringkat nafsu. Rasanya dulu-dulu yang lepas-lepas dah pernah cerita lah. Tapi sebagai kata kita untuk refreshment kan. Mungkin ada yang baru datang apa semua untuk mengenal apa semua apa nama tu orang tu, jalan menelusuri jalan tapak jalan tarekat Aribillah ni kan. Di peringkat nafsu yang pertama, kategori kata orang tu untuk kita memahami kedirian nafsu. Nafsu tu maksud kedirian diri sendiri, bukan nafsu satu bentuk lain daripada diri. Dia ni satu dalam anasir diri sendiri. Kenafsuan, al-nafsu tu pasal dalam besok dikatakan pada mahsyar, setiap umat tu mencari Nabi untuk diberi memohon syafaat. Apa jawapan dia? Tak pernah dengarkan, nafsi-nafsi.
Sendiri-sendirilah kamu, nafsi-nafsi kan. Sendiri-sendirilah kamu bawa diri masing-masing. Melainkan Nabi Muhammad SAW dia akan memberi syafaat kepada umat dia, mengikut umat dia yang apa nama tu, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau dua orang yang syirik apa semua tu, payahlah dapat syafaat kan. Bahkan dosa syirik sendiri kemurkaan, menjemput kemurkaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Selain berdosa syirik, insya-Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW akan memberi syafaat pertolongannya kan. Jadi kita minta tambah lagi orang yang rajin bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama nafsu disebut nafsu amarah. Selalunya bagi orang yang tak faham nafsu amarah, dia akan kata orang tu zihin, dalam zihin dia kata nafsu marah ni. Kalau nafsu marah ni dia amarah ni. Dan selalu bahasa kadang-kadang cerpen menyebut meningkatkan amarahnya kan. Jadi kadang-kadang apa nama tu metodologi bahasa setengah penulis dia tidak membawa mesej dalam bentuk tasawuf kan. Dia bawa mesej dalam metafora dia sendiri. Dia kata amarah tu apa nama tu ledakan marah kan. Sebenarnya dari segi pelajaran ni, amarah ni nafsu yang rendah dan jahat. Yang apa nama tu, yang kata dalam tasawuf ni berani melakukan kejahatan dan serta mengingkari akan ketaatan. Dia tak suka taat. Dia peduli apa dia kata kan. Dan daripada mengambil iktibar atas jalan agama. Dia tak nak ambil. Dia tak peduli. Dia kata, aku bawa masing-masing. Itu jawapan orang macam tu confirm dia nafsu amarah. Dia tak peduli jalan agama. Dia punya pasal lah kan. Kamu nak peduli apa aku kan. Kamu aku je ada kacau dah hang. Dia jawab itu. Banyaklah jawapan-jawapan orang yang bernafsu amarah. Dia punya jeli tu daripada kejahatan tu 100%. Seronok dia peduli apa dia sukalah buat kejahatan yang bercanggah dengan jalan agama, jalan kesantunan agama. Dia tak peduli kan. Macam-macam kita tengok sekarang kan. Orang bina orang, lelaki orang ke purnama tu, apa remaja dengan remajanya dia buat maksiat lah. Apa benda yang mengingkari, dia berani duduk di dalam kemaksiatan dan jauh untuk melakukan ketaatan. Baik iman, solat, puasa, zakat, haji, segala benda yang baik-baik atas jalan agama, dia no kata orang tu tak peduli kan. Peduli apa dia jawab macam tu, confirm dia duduk dalam nafsu amarah. Tambahkan lagi dia mencemarkan hati dia dengan sifat-sifat mazmumah kan, ghadabnya, pemarahnya, al-ghibahnya, pengumpatnya kan, al-saratu ta'am, saratu qalam, dia makannya, gelojohnya, saratu qalam, dia jidal kan, mencarut apa semua. Itu apatah lagi dia suburkan batin dia dengan sifat-sifat mazmumah. Ada 10 sifat mazmumah. Tuan-tuan saya pernah cerita dia juga sedikit sebanyak 10 sifat mazmumah dan 10 sifat terpuji, mahmudah. Sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang keji, sifat-sifat terpuji. Jadi kena faham, kalau kita dah tahu sifat-sifat nafsu amarah, once kita dah faham dari segi ilmu, kita telik dari diri kita. Bahkan orang tasawuf itu sifat dia menilai aib diri lebih daripada menilai aib orang. Ini tidak, kita ni banyaknya kalau nak tengok aib orang, panjang tengkuk, macam tengkuk angsa. Apa hal? Cerita sikit apa siapa. Udah kan. Macam-macam lah. Jadi apabila kita dah mengenal sifat-sifat nafsu amarah, yang ini selera dia dengan sifat perkara-perkara kemaksiatan yang jauh daripada ketaatan, dia teliklah, aku ada dalam sini, aku ada dalam sini. Dia akan mula kena kenal pastilah. Itu peringkat nafsu yang rendah. Nafsu yang pertama, nafsu amarah. Okey, kedua nafsu lawamah. Yang ini nafsu sudah ada kesedaran tetapi lemah dalam dan sering terpengaruh dengan dorongan nafsu amarah tadi. Dah ada terbit kesedaran dah. Dah ada aku ni. Dia dah mula nak menilik diri. Itu nafsu lawamah. Tetapi still dia tertarik lagi dengan nafsu amarah. Tak payahlah, kata kan. Dia akan
Nafsu lawamah maknanya dia buat pula kemaksiatan tu dalam kesedaran juga. Ada kesedaran agama tetapi kesedaran nafsu dia lebih takluk daripada kesedaran agama. Dia contoh dia main nombor. Kan tak tahu main nombor tu berdosa kan, judi apa semua tu. Tapi dia mula dah rasa nak masuk ke dia 4D tu, gayat sikit. Tengok kiri kanan tu masuk kan. Dia risau orang ada kawan tengok. Dia ada malu dia tu. Dia segan apa semua tu kan. Jadi di sini nafsu lawamah tu nafsu yang ada kesedaran kepada nur keimanan tetapi dia tetap mentaati nafsu amarah. Kalau ikut persen dia dah ada apa nama tu, mula tadi 100% kepada jalan kemaksiatan ni dia dah turun sikit lah. Mungkin 75% dia dah gayat sikit kan dalam pada sudut untuk melakukan maksiatan yang tak sama dengan nafsu amarah tadi kan. Nafsu lawamah sudah ada kesedaran tetapi still lagi kalah dengan nafsu amarah. Itu nafsu lawamah peringkat kedua. Selalu ni antaranya sifat dia tu, dia tetap juga nak-nakkan kepada agama dengan ceramah tapi dia semayang pun susah lagi kan. Tidak ada kekuatan lagi, malas lah, semayang subuh pun salam lah, lebuh lah kan. Itu nafsu ciri-ciri nafsu lawamah. Jadi bila tuan-tuan ada input ini, jadi check ni. Orang kata benchmark, buat tanda aras kat mana aku kan. Itu boleh tahu sendiri, tak perlulah nak tanya guru pun boleh juga. Cuma kata orang tu dia punya indikator tu tuan-tuan dah ada lah. Dah ada lah. Okey, seterusnya nafsu mulhalmah atau muhilmah. Yakni kedirian nafsu yang kedudukannya tidak tetap. Di antara nafsu mutmainnah dan nafsu lawamah. Maknanya dia sudah nak hampir-hampir untuk masuk ke gerbang nafsu mutmainnah tu, nafsu yang lebih tenang kan, tetapi dia tak tetap. Sekejap dia okey jalan agama. Sekejap balik lawamah, balik berombang ambing macam lampu lilin, api lilin. Tapi lebih baik daripada nafsu lawamah tadi, dia dah upgrade lah. Kalau kata tu 75% tu jalan kejahatan dia dah turun kepada 50%. Lebih baik daripada nafsu lawamah. Maknanya dia sudah menghampiri keataatan dan ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan tetapi tidak tetap. Ini ciri-ciri dia. Kita kena check lah, aku macam mana kan. Maknanya dia sudah menghampiri nafsu mutmainnah, sudah ada ketenangan agama tetapi dia tak tetap lagi. Dia berbolak-balik lagi. Okey, yang seterusnya tingkatan nafsu mutmainnah 1 2 3 4 5. Nafsu yang keempat ni nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang dah jinak dengan jalan agama. Dia dah jinak. Dan mula tunduk dengan maksud nafsu yang tenang. Maknanya ketenangan tu sendiri bukan soal macam orang meditasi tu. Meditasi apa kan, kita faham dia tenang, relax. Yang itu perasaan saja waktu tu. Tapi yang dikatakan nafsu mutmainnah tu semua keseluruhan hidup dia dah sedar lah. Aku ni nak ke mana, aku ni nak buat apa dan ni. Dia ada kesedaran agama itu membentuk batin hati dia untuk tetap tenang di bawah semua pancaroba dunia itu tadi. Dia bukan tak kena ujian, dia kena ujian tetapi dia tak serabut, dia tak kalut. Kalau kalut pun sedikit-sedikit dia sedar balik. Itu nafsu mutmainnah. Itu pasal kita nak tunjuk, nak memahami nafsu mutmainnah. Tuan-tuan dalam tadi tawajuh tu, hati-hati tuan-tuan dah senyap, dah reda daripada segala mukaranah dunia. Baru teman melafazkan doa tadi, ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lebih kurang maksudnya, wahai nafsu yang tenang dan puas, masuklah, jemputlah kamu ke dalam syurgaku, dalam keredaanku kan, bersama-sama orang beriman. Lebih kurang itulah. Jadi maksud di sini
Tuan-tuan dah merasai sendiri di mana maksud yang tenang. Jadi nafsu yang mutmainnah itu hendaklah dikonstankan, ditetapkan dengan jalan zikrullah yang tuan-tuan dapat tu. Tak kira lah dah dapat lataif mana sekalipun, wukuf ke apa lataif qalbi ke roh ke, tuan-tuan akan bawa benda tu di luar. Mana keseluruhan hidup kita, zahir dan batin apa semua, kita akan bawa duduk dalam nafsu mutmainnah, kan? Jadi di sini dah tertegaknya agama. Dah duduk dalam mutmainnah, tenang lah, maka selamatlah. Maka berkata selamat, tenang, Islam lah kita, kan. Tidak ada lagi kita duduk dalam suasana jalan yang mendorong kepada apa benda yang melanggar syarak, kan. Dia tak ada lah, dah duduk dalam tenang. Dia tak ada nak cari judi, dia tak ada nak cari zina, dia tak ada nak cari apa nama tu meninggalkan solat. Dia akan sendiri, dia ada kesedaran tenang sendiri. Pasal apa? Benefit daripada dia buat kerja-kerja agama tu, tenangkan diri dia. Kata orang tu, keuntungan tenang tu pada diri dia, kan. Jadi begitulah dia punya tu. Jadi dia bila dalam keadaan tenang, duduk dalam nafsu mutmainnah tu, dia menjalankan tanggungjawab dia. Dalam kalau dia suami, dia jalankan dengan cara Islamnya, cara nabinya, kan. Kalau dia peniaga, dia duduk dalam tidak apa nama tu mendekati ribanya. Kalau dia seorang pemimpin, dia duduk yang adil. Kalau dia seorang hakim, dia akan mengadili orang dengan cara-cara yang apa tu tidak zalim. Begitulah keadaan masing-masing tanggungjawab lah. Kalau dia pendidik, cikgu, dia akan duduk dalam hikmahnya, kan. Mengajar murid-murid dengan baik. Itulah. Tak apa yang nak beri peringatan semedang, nak kena tegur, kena tegur. Kalau dah mungkin dalam sesi nafsu amarah dalam amal hilmah tu perlu kena tegur. Perlu kena perlu kena teguran guru apa semua, kan. Cuma nafsu mutmainnah tu dia dah tenang lah. Dia kena tegur pun macam tu, tak kena tegur pun macam tu. Dia tenang, relax, constant, kan. Apatah lagi dia duduk dalam nur, kan. Bila kata orang duduk dalam jarak bila duduk dalam cahaya. Lagi subuh dalam mutmainnah dia. Tidaklah mutmainnah itu akan terjerumus balik ke dalam amarah. Boleh terjerumus kalau dia jauh daripada peringatan-peringatan ayat-ayat Allah. Itu kena hati-hatilah. Tak masuk saya sekali, kan. Jadi begitulah. Okey, nafsu tingkatan seterusnya ialah nafsu radiyah. Yakni nafsu yang menerima apa saja takdir dan rela dalam apa saja ketetapan dari Allah, sama ada hukum hakam dan syariat serta takdir baik dan buruk. Itulah. Apabila dia melalui segala ujian, segala takdir, berat, susah, ringan, senang, dia reda, dia tenang, dia rela, kan. Dia tahu, dia dah tahu dah apa nama tu kedudukan dia sebagai apa nama tu hamba Allah, sebagai kekasih Allah, kan. Kekasih, kan, bila kekasih dia dah ada ciri-ciri kecintaan dia pada Allah, dia akan reda lah, kan. Macam contohlah kita ada isteri apa, kan. Kita banyak reda dengan isteri, dia tahu perangai dia macam ni, macam tu, kan. Dia marah kita ke apa, kita dah tahu dah. Kita pun akan bila duduk dalam radiyah tadi, apa nama segala apa yang isteri kita ni contohlah, kan, apa yang kita buat pun kita dah faham, kita relax lah, kan. Tak ada nak marah, nak hayun, menampar apa semua. Kita dah tahu, dah reda dengan apa nama yang kita janji hadapi tu. Itu nama radiyah. Jadi kalau Allah tetapkan kita something yang kita tak suka pun, kita tetap reda lah. Dia reda tu kan dia buat-buat. Bukan kita kata, ya aku reda, tak ada apa. Selalu orang yang cakap tu, dia tak berapa nak reda lagi. Dia akan diam hati dia tahu dah, kan. Dia diam. Ini tak, kita tengah sakit apa semua. Apa nama tu, macam teman tu kan lumpuh apa. Aku reda ni. Cakap jumpa Yan, dia datang. Aku reda. Teman reda Yan. Dia tak akan cakap sebenarnya. Dia diam dia. Dia buat lawak merapu dia. Tapi di hati dia dengan Allah dia tahu. Yang cakap-cakap ngabur-ngabur aku reda dengan takdir, dia berbantu depan kawan pula. Tak payahlah, kan. Macam tuan-tuan siapa yang mau datang teman tu sandar, tak boleh berjalan tapi teman tetap, kan. Apa nama tu macam biasa, tak perlu nak cakap ke orang pun, kan. Kita memahami diri kita pasal apa? Dia duduk dalam, dia dah melepasi mutmainnah sendiri, dia dah duduk dalam radiyah. Contoh.
Okey, dah nampak nafsu radiyah tadi. Dan seterusnya nafsu mardiyah. Kedudukan nafsu mardiyah ni bermaksud nafsu yang reda meredai. Yang mana dia mendapat keredaan Allah. Yang tadi radiyah saja dia menerima ketentuan Allah. Allah masih uji lagi dia reda, tapi Allah belum dikatakan belum duduk dalam reda meredai. Tapi dalam nafsu mardiyah dia reda meredai. Allah dah suka reda pada dia dan dia pun reda pada Allah. Ini selalu mendapat alim ulama apa nama tu para masyaikh yang muqarrabinah. Ini kedudukan dia. Meredai ke atas mereka dan mereka pula reda kepada Allah. Yang itulah lebih tinggilah daripada nafsu radiyah. Dan mencecah nafsu mutmainnah tu dah syukur rahmat dah sebenarnya. Cuma tinggal lagi teman nak highlightkan saja kan. Apa urusan Tuhan pada tuan-tuan? Bagaimana tuan-tuan struggle? Berlari ke Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan mendekatkan kita dengan lebih laju daripada berlari. Apa dia nak bagi tu urusan haknya, mutlaknya. Cuma dia boleh bagi kita mencelupkan nafsu kita dalam martabat-martabat yang ada ni. Tak mustahil pula kan. Cuma kita bagi pengenalan atas jalan ilmu. Nafsu mardiyah tadi mereka yang telah reda lah. Yang ni tinggilah ujian dia kan. Dia dah duduk dalam apa pun. Bahkan orang yang duduk dalam nafsu amarah dan lawamah, mahilmah, mutmainnah melihat kedudukan orang yang nafsu radiyah dan mardiyah ni, dia kita rasa wali Allah apa nama tu, wali abdal ke wali kutub ke, memang kita dah rasa macam tak boleh capai lah kan. Ini orang hebat-hebat selalu. Tapi bagi mereka yang duduk dalam tabat nafsu ni, dia orang rasa dia orang tak ada apa sebenarnya tau. Dia orang tak ada apa. Macam juga kita melihat PM, contoh yang paling tinggi dalam pendudukan negara kita kan. Kita tengok dia PM dia apa nama tu, dia dengan rumah besar apa semua. Tapi bagi yang betul-betul ni dia pun rasa tak ada apa sangat. Tapi bagi orang yang duduk bawah rakyat jelata ni, dahsyat lah kan, dahsyat lah. Macam tu perasaan. Contoh macam tu juga ada orang yang nafsu amarah, lawamah, mulhimah apa semua. Tengok orang kedudukan radiyah dan mardiyah ni ulama besar lah, ulama besar yang hidup dia memang zuhud apa semua. Kita melihat dia pun dahsyat lah. Tapi dia pun dah lalui sendiri, dia orang rasa tak ada apa. Sebab apa dia dah hati dia semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mardiyah dah redha dengan Allah, Allah redha dengan Allah. Jadi itu yang timbul perkataan golongan yang begini, nafsu yang muqarrabin ni, orang cela pun tak ada apa, tidak tertumbang apa, tidak terganggu oleh celaan manusia dan tidak diangkat oleh pujian-pujian manusia. Puji pun boleh, tak puji pun tak apa kan, cela pun tak apa. Dia macam tu juga. Jadi tuan-tuan cek nafsu masing-masing kan. Setengah tu kalau dipuji, dia terasa kembang lah. Kalau dicela, bengang juga kan. Macam tu nafsu tu. Kita tengok keadaan macam mana. Kadang-kadang Allah tunjuk juga. Bila dah masuk dalam mutmainnah apa semua, memang Allah tunjuk jalan-jalan yang menuju kepada radiyah, mardiyah dan kamilah. Allah bagi hint. Dengan limpah rahmat pemurahnya, Allah bagi hint. Ni nafsu ni, nafsu ni. Disuluhkan kan. Pasal Allah tu Al-Huda yang memberi petunjuk, dan Al-Futuhat yang memberi keterbukaan. Itu pasal disebut laduni. Laduni sebenarnya petunjuk. Kan petunjuk ilham ilmu di sisiku. Mana Allah permudahkan kita belajar tanpa apa nama tu bersusah payah. Bersusah payah nak cari kitab apa semua. Tetap juga kita mencari ilmu, cuma kita tidak duduk dalam susah payah terlalu sangat. Sampai stres bertempik, stamp sini 2 rupang, ni belakang 5 rupang, stamp. Sakit kepala nak memahami ilmu-ilmu macam ni kan. Tapi bagi orang akademik dia terpaksa macam tu. Dia cari PhD lah apa lah kan. Dia nak mengkaji tu. Tapi bila berkata-kata mereka tentang ilmu begini, kita tahu ilmu tu dia keluar daripada kalam pemikiran dia atau daripada hati dia. Kita boleh sense tengok. Jadi itu yang kalau tak bertemu orang tasawuf dengan orang geng-geng Pak Wahabi ni, dia tak bertemu. Memang kacau. Biasa nak bercanggah, teragah. Sebab apa? Lafaz mereka daripada fikiran yang apa nama tu, yang dikaji melalui kitab yang ternakal, nakalan yang terukir.
Tapi bagi orang yang melalui jalan tasawuf, jalan musyahadah ni, dia terbit kalam daripada hati. Berbeza kat situ. Jadi bila nak duduk titik pertemuan ni memang tak jumpa lah. Cik banyak kita tengok bergaduh tasawuf dengan ni semua, tapi sebenarnya tak perlu bergaduh-gaduh tu. Cuma kita kata orang ghairullah lah. Kata tu maksudnya dalam keadaan kita rugi lah kan. Duduk nak bertemu, nak berdebat, berjidal. Ini tak cantik lah. Okay, nafsu yang peringkat yang ke-7 tadi, seterusnya nafsu kamilah atau nafsu kamil mukamil. Yang ini nafsu yang sempurna, keinginan mata hatinya hanyalah tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Nafsu ini dimiliki oleh selalunya para rasul, para nabi lah. Yang mana disebut dalam kenyataan la mawjud illallah tu tadi telah pun sempurna kepada diri mereka. La mawjud illallah. Sekarang ni la mawjud illallah tu kita hanyalah masih dalam latihan. Tidak dapat kata orang kamil mukamil pada diri sendiri. Dia, bagi orang nafsu kamilah ni, dia hanyalah dah telah sempurna, yakni keinginannya tidak lagi pada ghairullah dan hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaan nafsu ini dimiliki oleh para rasul dan para nabi. Inilah antara perbezaan. Jadi kalau kita nak tahu ciri-ciri nafsu kamil mukamil, tengoklah diri Rasulullah. Tengok apa nama tu, tauladan kenyataan akhlak dia. Boleh belajar lah situ kat mana nafsu kesempurnaan nafsu kamil mukamil ni kan. Yang ini teman tak berani kata orang biasa boleh dapat, tapi itulah kebiasaan disebut dalam kitab ni dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Itu saja. Sekurang-kurangnya kita tak payahlah kita nak aku bercita-cita aku nak sampai ke, tak perlu macam tu. Kita melihat kenyataan sifat kamil mukamil yang ada pada Rasulullah tu, kita ambil iktibar. Apa nama tu, apa yang Rasulullah SAW contohkan, kita cuba sedikit sebanyak ikut. Tapi bagi orang awam, orang yang duduk dalam zaman akhir zaman ni, selalunya antara nafsu mutmainnah dan radiyah, atau paling tinggi pun mardiyah. Itu selalunya lah. Contoh pada wali-wali yang telah kita lihat pada para guru kan, para guru masyaikh yang muktabar kan. Jadi kita boleh nampak jalan tu. Supaya kita meningkatkan himmah hati, cita-cita hati. Himmah hati itu cita-cita hati kan. Supaya jazbah orang-orang yang soleh, muqarrabin ni terkena tempiahnya pada kita. Jadi seronok kita untuk duduk di dalam jalan Aribillah. Berapa lama dah ni? Ya? 7 minit. Jadi insya-Allah sesi tazkirah untuk bulan Ramadan ni setiap sesi 30 minit lah. Jadi telah diperincikan ciri-ciri 7 nafsu. Jangan ini kadang-kadang kita tengok 7 nafsu, peringkat 7 nafsu ni apa dia, macam mana. Korang tuan-tuan dah dapat gambaran. Ini tak kita tengok je, kadang-kadang kita benda kita tak tahu, kita mulalah gayat. Apa ni 7 nafsu ni kan? Mengenal diri kan, atau apabila mengenal diri kenal Allah kan. Kalau dengar kalamnya kita pun memang bela lah, apa benda ni ilmu tinggi ke, sebelum ni kita pun teraba-raba kenal diri kenal Allah kan. Kenal diri binasa diri kena nyata Allah, macam mana tu? Sekarang praktikal dia, kita tak duduk sembah hakikat sekarang. Dulu dengar sembah hakikat, naik serang bulu roma lah, naik serang bulu tengkuk lah kan. Lepas tu macam dengar orang sembah, oh dahsyat ni. Sedangkan tuan-tuan dah boleh lalui sendiri. Melalui, kata orang tu meniti sungguh-sungguh kan. Tak ada benda yang kita bukan nak bangga-bangga, kita nak perbaiki diri kan. Kadang-kadang orang duk bangga dengan jidal tadi, dia dah duduk dalam suratul kalam tu. Nak berdebat dengan orang kan. Tak ada kedai kopi dalam Facebook kan. Itulah zaman sekarang kedai kopi dah kurang lah. Takut terbalik meja kan. Dia tengok Facebook dia boleh bantai kau-kau. Lepas tu kalau silap sikit, kadang-kadang sistem Facebook block. Restrict account. Ambil kau. Dengan teman-teman pun dah kena. Masa zaman Israel tu kan. Kena berapa kali. Seminggu kena ban. Menung ini tengok. Selalu kita dah biasa menulis. Duduk pose kejap. Tapi itulah itibar untuk teman juga kan. Allah Ta'ala tegur kan, melalui Facebook punya staff tu.
Mungkin kalau dia tengah marah, tu tulis lah ayat-ayat bengar kat Israel. Dan dia pun detect lah. Jadi tinggal 2-3 minit ni ada guna untuk pertanyaan ke apa ke. Apa adalah input-input kan. Orang di online ke nak tanya macam mana. Baik. Kaitan tadi Ustaz kita yang Allah akan menjadikan setiap hamba ni dalam satu tingkatan nafsu. Adakah akan berlaku yang setiap orang tu akan lalu dia dalam masa yang sama dia ada pada semua tingkatan nafsu. Maksudnya kadang-kadang dia macam ni, kadang-kadang dia macam ni. Kalau berubah tu dia sesi yang tu lah yang termasuk masalah muhilmah tadi. Dia sama ada muhilmah atau mutmainnah. Dia tak boleh pergi naik, dia turun naik, itu bukan. Itu bukan nafsu yang kedudukan makam, itu hanyalah hal. Kadang-kadang Allah Ta'ala pun memberi rempah rahmat, dia duduk dalam hal. Hal tu memahami keseluruhan nafsu tu tetapi tak masuk lagi. Tetapi kalau yang belum masuk lagi tu kita dalam sama ada tadilah muhilmah ataupun mutmainnah kan, dia kata tidak tetap jadi kan. Itulah maksud keadaan tu. Kalau kata makam tu dia tetap lah. Dia dah tetap, memang Allah permudahkan dia kan. Itulah. InsyaAllah. Itu gambaran kan, nak bagi gambaran. Dia mustahil contohlah Rasulullah jadi nak Rasul, dah naik dari Rasul. Itu dia turun jadi Nabi. Tak mahunya kan, lepas tu dia dah makam Rasulullah. Kedudukan dia macam tu. Contoh. Jadi kawan-kawan dia di online ke macam mana? Maksud dia? Apa tu? Apa tu? Record? Off record? Tadi record kan? Kawan-kawan tak ada tadi, tak apa, cukup masa dah. Jadi kita tutup majlis dengan surah Wal Asr, tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfir li innaka antat tawwabur rahim. Amin. Yang tajuk online jangan lupa. Kita biasa.